Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna minhu ma nusina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada petang ini kita masih lagi diberikan peluang dan keizinan oleh Allah Ta'ala untuk dapat sama-sama kita meneruskan pengajian kita untuk kali ini, sambungan mengenai tajuk kita di dalam tadabbur dan penghayatan menerusi surah Al-Infitar. Dan insya-Allah pada petang ini kita akan masuk kepada ayat yang ke-11. Betul ke? Betul, Ustaz. Ayat 11 ya. Okey, baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kiraman katibin. Yang bermaksud mereka, yakni malaikat itu adalah makhluk yang mulia di sisi Allah, lagi ditugaskan untuk menulis amalan-amalan kamu. Ustaz, Assalamualaikum. Ustaz, ayat 11 tadabbur yang kedua, Ustaz. Oh, yang kedua. Yang kedua, ya, kita ya. dah habis yang pertama. Okey, baik. Terima kasih. Okey, kita pergi kepada perkara yang kedua daripada ayat yang ke-11 yang kita bacakan, iaitu ayat ini juga memberikan kepada kita tuntutan pengajaran untuk kita memperelokkan buku suratan amalan. Kerana malaikat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala di sini adalah yang dimaksudkan malaikat Raqib dan Atid. Raqib maknanya adalah malaikat yang sentiasa mengira dan menghitung. Atid pula adalah memberi kepada maksud malaikat yang tidak melepaskan sedikit pun daripada perkara yang dikerjakan. Jadi maknanya kedua-dua malaikat ini akan sentiasa menulis, merakam, mencatat walaupun sekecil mana pun daripada kebaikan ataupun daripada kejahatan yang dikerjakan oleh manusia. Ya. Baik. Jadi oleh kerana malaikat Raqib dan Atid ini adalah malaikat yang mencatat amalan kebaikan dan kejahatan, maka di sini memberi maksud cara kita memuliakan para malaikat ini juga adalah dengan kita memperelokkan buku suratan amalan dengan memperbanyakkan catatan kebaikan dan mengurangkan catatan kejahatan. Kerana ini juga adalah cara yang mana perkara yang mendatangkan redha Allah dan juga perkara yang mendatangkan keredaan para malaikat kerana atas redha Allah. Baik, jadi ulama mengajarkan kepada kita di sana ada beberapa amalan yang perlu untuk kita usahakan supaya kita dapat memperelokkan suratan amalan kita. Okay, sebelum saya nak lanjutkan
amalan itu saya nak berkongsi ada beberapa buku di sisi Allah Ta'ala. Buku milik Allah ini ada beberapa jenisnya. Yang pertama disebut sebagai buku yang merujuk kepada zat Allah, yakni kalam Allah. Buku yang pertama adalah buku yang merujuk kepada zat Allah ataupun kalam Allah, yakni Al-Quran. Ini juga disebut sebagai kitab. Yang kedua adalah kitab ataupun buku yang merujuk kepada ilmu Allah. Yang merujuk kepada ilmu Allah. Maka buku yang merujuk kepada ilmu Allah ini yang mencatatkan segala qada dan qadar Allah, maka ia dinamakan sebagai Luhul Mahfuz. Dinamakan sebagai Luhul Mahfuz. Ya. Baik. Adapun yang ketiga, kitab yang juga merupakan kitab di sisi Allah yang disebutkan sebagai kitab hafazah. Kitab marqum atau hafazah. Dinamakan kitab marqum atau kitab hafazah. Kitab marqum atau kitab hafazah ini dia merujuk kepada kitab di mana yang disimpan di sisi Allah Ta'ala bagi menulis dan juga bagi menyimpan amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada sekalian amalan yang dikerjakan oleh manusia, ia termasuk di antara amalan yang diterima oleh Allah dan diganjari oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini namanya kitab marqum atau kitab hafazah. Seperti mana yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran Suratul Mutaffifin, kitabun marqum yashhaduhu al-muqarrabun. Dan yang keempat dinamakan sebagai kitab amalan. Kitab amalan adalah merupakan kitab yang dicatat dan dituliskan akannya seluruh amalan dan perkataan dan perbuatan yang dikerjakan oleh manusia. Ini merujuk kepada buku amalan yang ditulis oleh malaikat Raqib dan Atid. Yang ditulis oleh malaikat Raqib dan Atid. Ya. Ini adalah buku suratan amalan dan jenis buku yang keempat. Ya, jadi semua ada 4 jenis buku di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu buku yang merupakan petunjuk daripada kalam Allah. Satu lagi buku yang merupakan ilmu Allah dalam mencatatkan qada dan qadarnya atas apa yang berlaku. Dan yang ketiga adalah buku yang menyimpan amalan-amalan yang diterima oleh Allah di sisinya. Dan yang keempat adalah amalan yang mencatat seluruh buku yang mencatat seluruh amalan manusia daripada pekerjaan mereka. Okey, sekarang kita masuk balik kepada beberapa amalan yang dapat memperelokkan buku suratan amalan kita. Ya. Baik. Yang pertamanya adalah menjaga lidah dan perkataan-perkataan yang baik. Kalau kita nak memperelokkan buku suratan amalan kita, maka yang pertama sekali kata para ulama adalah kita kena memperelokkan perkataan kita, pertuturan kita supaya kita melafazkan perkataan-perkataan yang baik, zikrullah, berkata perkara yang ma'ruf, menyampaikan ilmu yang manfaat, berkata perkataan yang menggembirakan ataupun perkataan yang bersifat menghubungkan silaturahim dan menjauhi perkataan-perkataan nista, cerca, laknat dan sebagainya. Kerana perkataan ini lebih banyak pada hari kiamat
memberatkan suratan kejahatan manusia pada hari akhirat dan paling banyak didapati oleh manusia tercatat di dalam buku suratan amalnya. Maknanya bila seseorang tu balik di hari akhirat, maka yang paling banyak mereka dapati dalam buku suratan amalan mereka adalah perkataan-perkataan mereka. Dan yang paling banyak mereka dapati perkara yang memberatkan timbangan kejahatan mereka itu adalah daripada perkataan-perkataan buruk mereka yang mereka ucapkan lalu ditulis oleh malaikat atid. Jadi sebab itu kita perlu untuk menjaga lisan. Kerana itulah baginda menyatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nabi pesan siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat. Sebab apa Nabi kata hari kiamat? Disebabkan kerana orang yang percaya kepada hari kiamat, yang hendak amalannya itu lebih berat pada hari kiamat berbanding kejahatannya, maka hendaklah dia memperbanyakkan perkataan yang baik. Kalau tidak ada perkataan yang baik, hendaklah dia diam. Kalau dia diam pun malaikat raqib akan tulis kebaikan. Maknanya kalau dia diam, dia rasa dengan diam itu lebih selamat daripada dia berkata-kata. Jika mengundang murka Allah, maka diam itu pun ditulis oleh malaikat sebagai kebaikan walaupun dia tidak berkata-kata. Maka inilah di mana di sana bertepatan dengan satu doa yang saya pernah berikan sebelum ini, yang dibaca oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Dikatakan doa ini juga dibaca oleh Umar radhiyallahu an, iaitu doa minta berlindung daripada lisan yang buruk atau lisan yang jahat, dan doa dalam masa yang sama memohon agar diberikan tergolong di kalangan golongan kanan. Allahumma ja'al kitabi biyamini wahfaz lisani 'anil alamin. Ya Allah, jadikanlah buku suratan amalanku dengan tangan kananku dan peliharakanlah lidahku daripada menyakiti makhluk sekalian alam. Jadi ini yang pertama, ya. Kalau dalam hadis Nabi SAW pula, Nabi ajar kita meminta Allahumma inni as'aluka lisanan zakiran ratiban bidzikri. Ya Allah, anugerahkanlah padaku lidah yang banyak berzikir dan banyak untuk mengingatimu. Okay, yang kedua, melazimi istighfar sebelum subuh dan selepas asar. Kerana ada satu riwayat daripada Abdullah ibnu Abbas, yang ini merupakan sepupu Nabi SAW. Abdullah bin Abbas ada dalam satu riwayat, beliau mengatakan bahawasanya, ya, kata Abdullah bin Abbas, iaitu hendaklah kamu memulakan permulaan yang baikmu dengan istighfar dan menutup pengakhiran yang baik kamu dengan istighfar. Maka anak muridnya berkata, apa maksud permulaan yang baik dan pengakhiran yang baik? Maka kata Ibnu Abbas, permulaan yang baik ini adalah permulaan malaikat memulakan catatan amalan harian kamu. Pengakhiran yang baik ini adalah di mana malaikat mengakhiri mencatat amalan kamu seharian. Jadi malaikat bermula mencatat amalan kita adalah bermula di waktu subuh. Waktu subuh, malaikat yang bertugas di waktu siang akan turun untuk memulakan mencatat amalan kita pada hari itu. Adapun malaikat yang bertugas di waktu malam pula telah pun turun selepas asar, bermula daripada maghrib, kemudian mereka akan membawa pulang amalan itu pada waktu subuh. Jadi disebabkan kerana itu adalah waktu para malaikat bersilih ganti menukar shift untuk mengangkat amalan malam dan juga amalan di waktu siang.
mengangkat amalan di waktu malam dan amalan di waktu siang, maka oleh kerana itu kata Ibnu Abbas, hendaklah kamu perelokkan permulaan amalan kamu dengan istighfar dan menutup pengakhiran amalan kamu dengan istighfar, supaya dengan permulaan yang baik, penutupan yang baik itu menjadikan buku suratan amalan kita juga adalah dimulai dengan baik dan ditutupi dengan yang baik, ya. Okey. Jadi lazimi istighfar. Sebab itulah hikmahnya selepas subuh dan lepas asar ni Allah tidak menyuruh kita disyariatkan mengerjakan solat, kerana Allah nak bagi ruang kepada kita untuk meminta ampun di atas kesalahan yang kita buat waktu siang sebelum masuk malam dan kesalahan yang kita buat waktu malam sebelum masuknya siang, supaya suratan amalan kita ini dalam keadaan yang baik dan semoga seseorang itu juga diberikan pengakhiran yang baik. Baik. Oh, hari ini panas, mengantuk. Yang ketiga, menjauhi dosa besar. Menjauhi dosa besar terutamanya sesudah asar. Ya. Sebenarnya menjauhi dosa besar ni tak kiralah waktu mana pun ia tetap diharamkan untuk kita mengerjakannya. Cuma ada beberapa hadis Nabi memberikan penekanan terutamanya sesudah asar. Ya. Misalnya dalam satu hadis Muslim, baginda Nabi SAW menyatakan man halafa bihalfin kadhibin ba'dal asri. Nabi melarang sesiapa apabila dia berjual beli lalu dia mengungkapkan perkataan dusta yang palsu. Kadang-kadang orang kalau dia nak berniaga, dia mengangkat sumpah yang palsu untuk memperdayakan orang membeli barangannya. Jadi dia tipu dengan menggunakan sumpah palsu untuk meyakinkan para pelanggan membeli barangan daripada dia. Dan kenapa Nabi sebut lepas asar? Disebabkan bukannya maknanya kalau dia bersumpah palsu sebelum asar tu boleh. Kerana Nabi sebut lepas asar kerana waktu itu adalah waktu di mana para malaikat berhimpun untuk mendoakan. Berhimpun untuk mendoakan setiap perbuatan hamba-hambanya. Kalau kita lepas asar tu kita buat perkara yang baik, kita akhiri siang hari kita dengan perkara yang baik sebelum menjelang malam, maka malaikat akan mendoakan, ya Allah, berikanlah kebaikan pada hamba-Mu ini dan perelokkanlah hari baginya. Begitu juga kalau seseorang itu melakukan dosa, maka malaikat akan mendoakan, malaikat juga akan mendoakan keburukan. Maksudnya, ya Allah, berikanlah balasan atas keburukannya dan burukkanlah hari baginya. Ya. Sebab itu di sana adanya satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk kita bacakan, ya, untuk kita bacakan apabila kita masuk di waktu malam hari, daripada waktu siang masuknya malam, di waktu malam menjelangnya siang, ya, itu juga ada beberapa doa yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW. Kalau boleh kita amalkan doa ini, ya. Maksudnya setiap kali bila lepas asar nak masuk maghrib, kemudian apabila setiap kali lepas subuh nak masuknya syuruk, ya. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud, kalau boleh hafal, doa dia tak panjang. Kata Abi Kathir
yang merupakan hamba kepada isteri Nabi yang bernama Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan aku satu doa untuk aku mengucapkannya ketika mana beberapa ketika mana apabila menjelangnya azan maghrib, ya, yaitu Allahumma inna hadza iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir li. Kan senang, pendek je. Allahumma inna hadza iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir li. Itu kalau kita minta untuk diri kita lah. Tapi kalau kita minta untuk ramai orang, kita cakaplah faghfir lana. Ya, kita cakaplah ucapan faghfir lana, tapi tak perlulah kita cakap perkataan faghfir li. Ya. Apa maksud dia? Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, inna hadza, sesungguhnya waktu ini, iqbalu lailik, menjelangnya datangnya waktu malam. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya sekarang ini ingin menjelangnya datangnya malam. Wa idbaru naharik, dan akan berlalunya waktu siang. Dan akan berlalunya waktu siang. Wa aswatu du'atik, dan di waktu inilah, ni lepas ni, sebab lepas kan nak masuk malam dan nak berakhir di siang. Wa aswatu du'atik, dan waktu inilah adalah waktu suara-suara malaikat berdoa. Suara-suara malaikat berdoa. Jadi kita mana dengar doa malaikat tu, kalau kita dengar, kita pun pakat berdoa. Kan? Sebab itulah lepas asar, waktu hari Jumaat ni doa yang mustajab. Dan yang kemudian lepas kata begitu, faghfirli, maka ampunkanlah dosaku ya Allah. Maka ampunkanlah dosaku ya Allah. Itu yang kita katakan tadi, kita tutupi dengan istighfar. Ustaz, nak minta satu Ustaz. Tolong bagi dalam grup nanti, tulis semua doa-doa Ustaz bagi tadi. Hafal lah. Aduh, banyak ni nak tulis. Lepas tu nak hafal lah. InsyaAllah. Nanti bagi tak hafal. Banyak ada sudah hafal. Yang ni. Alhamdulillah. Ustaz tolong ya. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Ingatkan ya. Okey. Mana dah tadi? Itu antara doanya ya. Itu di antara doa yang dianjurkan untuk kita baca. Okey, seterusnya. Yang keempat, mengerjakan amalan jariah dan menjauhi dosa jariah. Menjauhi dosa jariah. Sebab bila kita berusaha melakukan amalan-amalan jariah. Amalan jariah ni adalah amalan yang berpanjangan, yang berterusan. Yakni buku suratan amalan kita ni akan sentiasa dicatat oleh malaikat. Walaupun sesudah kematian atau meninggalnya seseorang itu. Ya, walaupun orang tu dah tak ada, orang tu dah meninggal dunia misalnya kan, tapi amalan-amalan jariahnya masih mengalir, amalan-amalan jariahnya masih berjalan, ya, maka pada ketika itu buku suratan amalannya itu pun masih lagi beroperasi. Masih lagi ditulis oleh para malaikat. Ini yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat Quran, illal ladzina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Falahum ajrun ghairu mamnun.
Ini di antara doa yang doa pula, ayat Quran yang menerangkan kepada kepentingan kepentingan untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala menganugerahkan kepada kita amalan jariah yang sentiasa mengalir dan berterusan. Dan kita kena sentiasa berusaha untuk meninggalkan warisan amalan kita daripada amalan jariah ini setelah ketiadaan kita. Setelah ketiadaan kita. Baik. Dan amalan jariah tu ada banyaklah yang boleh kita buat. Kalau ikutkan dalam hadis Nabi SAW, ada 7 perkara sekurang-kurangnya Nabi kata yang kita kena kerjakan dan kita kena lakukan. Pertama, Nabi kata hendaklah kita meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Dan yang kedua, Nabi pesan pada kita supaya kita mewariskan Quran. Mewariskan Quran, yakni maknanya ilmu Quran itu diwariskan ataupun apa saja wakaf kita, infak kita untuk generasi Al-Quran. Kemudian yang ketiganya adalah membina masjid. Sama ada kita membina masjid dalam arti kata kita membina struktur ataupun fizikal binaan masjid ataupun apa yang disebut sebagai pengimarahan masjid. Kita mengimarahkan masjid hingga menyebabkan aktiviti masjid itu dapat dihidupkan dan kita membantu sama ada dari sudut sokongan material ataupun dari sudut sumbangan ataupun dari sudut fizikal, maka itu juga termasuk di dalam bentuk jariah. Kemudian juga Nabi sebut adalah wakaf, wakaf yang disebut sebagai sedekatin jariah. Kemudian juga Nabi SAW sebut tentang orang yang menanam pokok yang boleh dimanfaatkan oleh orang lain, mengalirkan air, membina perigi ataupun tempat minuman atau tempat orang mendapatkan manfaat air ataupun membina tempat teduhan, tempat tinggal kepada orang yang tiada tempat tinggal atau menyediakan makanan dan keperluan orang yang memerlukan daripada makanan bagi menghilangkan kelaparan. Kemudian termasuk juga adalah yang Nabi sebutkan di antaranya adalah anak yang soleh ataupun keturunan zuriat yang soleh. Itu pun termasuk juga daripada bentuk amal jariah yang dipesankan oleh Nabi SAW. Baik, kemudian seterusnya memerdekakan hamba. Merdekakan hamba. Merdekakan hamba sebab zaman sekarang ni kita dah tak ada hamba. Ini disebut dalam ayat Al-Quran surah Al-Insyiqaq ketika mana Allah memberitahu kepada kita golongan Ashabul Yamin. Kerana golongan Ashabul Yamin ni adalah golongan yang elok buku suratan amalan mereka. Golongan Ashabul Yamin ni salah satu sifat ni Allah cerita dalam Quran, fakku raqabah. Mereka memerdekakan hamba. Apa maksud memerdekakan hamba? Maksud memerdekakan hamba itu adalah dalam erti kata dia memerdekakan seseorang itu daripada sifat-sifat perhambaan. Dia memerdekakan seseorang itu daripada sifat perhambaan. Sifat perhambaan ni kata para ulama seperti memerdekakan seseorang daripada sifat menjadi hamba kepada nafsu, hamba kepada kejahilan, hamba kepada masalah sosial dan sebagainya. Itu juga termasuk kita memerdekakan seseorang daripada sifat perhambaan.
daripada dia jadi hamba seksual, hamba nafsu, hamba kejahilan, hamba kesesatan, kita bagi petunjuk pada dia, kita merdekakan dia, bebaskan dia, ya, maka itu juga termasuk di antara amalan yang menyuburkan buku suratan amalan kita. Dalam arti kata yang lain, kita memberi hidayah dan memberi bimbingan kepada orang lain untuk mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keenam, memberi makan orang yang lapar. Memberi makan pada orang yang lapar. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Bila kita tengok orang lapar, tak kiralah yang lapar tu sama ada manusia atau hayawan, makhluk Allah, sesiapa saja yang dalam kelaparan, bila kita salurkan makanan, sediakan makanan untuk mereka, sama ada makanan yang mengenyangkan mereka ataupun makanan yang tidak orang kata apa, tidak mengenyangkan tapi dapat menghilangkan, mengurangkan kelaparan mereka, maka itu juga termasuk di antara amalan yang memperelokkan buku suratan amalan. Sebab tu jangan meremehkan dalam memberi makan. Dalam hadis Nabi kata, jangan meremehkan amalan memberi makan kepada orang yang lapar, sekalipun engkau memberi makan kepada mereka dengan sebiji tamar. Walaupun kita bagi sebiji tamar je, tak kenyang pun orang tu. Tetapi yang Allah lihat kemampuan kita dalam memberi. Mungkin kita tak mampu beri banyak, tapi kita mampu beri sikit. Mungkin tak boleh hilangkan seluruh kelaparan dia, tapi dapat hilangkan sebahagian daripada kelaparannya itu pun Allah akan menghitung dia sebagai satu amalan kebajikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim, bukan menyantuni mak yatim. Mak yatim tak boleh. Ya. Maksudnya menyantuni anak yatim. Mak yatim bolehlah. Tapi kena ikhlas lah kan. Maknanya jangan ambil mak yatim tak nak ambil anak dia. Ambil mak saja, tak bolehlah. Maknanya menyantuni anak yatim. Kerana dalam ayat itu juga Allah Ta'ala sebut yatiman dha maqrabah, ataupun anak yatim dha maqrabah, yang tidak ada kerabat baginya, ayahnya tak ada, barangkali adik-beradik dia tak ada di dalam kesedihan, maka kita digalakkan dan kita dituntut untuk menggembirakan mereka, menyantuni mereka, menggembirakan mereka. Bahkan Nabi sebut imsah ra'sal yatim. Nabi kata, sapulah kepala anak yatim itu, Allah akan menggugurkan dosa kamu sebanyak jumlah rambut anak yatim yang ada di atas kepalanya. Ya. Baik. Yang ke-8, kebajikan pada orang miskin. Yang disebutkan yatiman dha matrabah. Yatiman dha matrabah, yang disebutkan sebagai iaitu orang miskin atau miskinan dha matrabah. Orang miskin yang berada dalam keadaan kesusahan. Jadi kita beri kebajikan untuk memenuhi keperluannya. Itu juga termasuk di antara salah satu daripada cara untuk kita berbakti kepada orang miskin, dan dalam masa yang sama adalah untuk kita mendapatkan mengambil peluang berbuat kebajikan untuk memperelokkan buku suratan amalan kita. Kerana bila kita buat kebajikan pada orang miskin, antara kelebihannya doa orang miskin ini mustajab. Kerana itulah Nabi SAW ada sebut di dalam hadis, Nabi kata, instansarukum bidu'ai du'afaikum. Kalian ini banyak mendapat kebaikan adalah disebabkan kerana doa teman-teman kalian yang berada di dalam kesusahan. Jadi bila kita bantu mereka,
apabila setiap kesulitan mereka itu telah pun dilapangkan oleh kita, maka apabila mereka berdoa, maka para malaikat Allah akan mengaminkan doa-doa mereka, lalu atas sebab itulah menjadikan kebaikan itu berganda-ganda, Allah berikan gantiannya kepada orang-orang yang beriman. Ini orang-orang yang memberi kebajikan kepada mereka itu. Ya, ini salah satu di antara kelebihan berkebajikan pada orang miskin. Kemudian watawasau bis sabri, orang-orang yang bersabar. Ya, orang-orang yang bersabar ini juga termasuk di antara perkara yang memberatkan dan memperelokkan suratan amal. Sebab tu setiap kali bila kita diuji oleh Allah, kita diberikan pelbagai ujian dalam bentuk apa cara sekalipun, kita kena ingat bila kita diuji tu makin berat ujian kita, kita kena tenangkan jiwa kita, kita kata Allah sedang ingin perelokkan buku suratan amalan kita. Kerana orang yang bersabar ini sentiasa akan berada di dalam naungan redha Allah dan rahmat Allah selama mana ia sabar. Sebab tu dalam Quran Allah kata innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu sentiasa bersama dengan orang yang sabar. Maksud bersama ini, rahmat Allah dekat dengan mereka, redha Allah dekat dengan mereka selama mana mereka bersabar. Jadi selama mana mereka bersabar, selama itulah para malaikat akan sentiasa mendoakan mereka dalam kebaikan dan dalam kesabaran hinggalah Allah melapangkan kesulitan itu bagi mereka. Dan kelebihan orang sabar ni Allah kata dalam Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, disebutkan sesungguhnya Allah Taala akan menyempurnakan ganjaran bagi orang yang bersabar itu tanpa hisab. Maknanya mereka tidak akan dihisab. Maksud dihisab dekat sini, pahala ganjaran yang Allah beri kepada mereka itu tidak dapat dihitung. Maknanya tidak dapat dihitung. Pahala ganjaran mereka itu adalah infinity, tidak ternilai. Maknanya malaikat yang mencatat kebaikan mereka akan menulis kesabaran mereka lalu menyatakan, ya Allah, sesungguhnya baginya lah segala pahala dan ganjaran. Ya, malaikat masa tulis sabar kita tu, malaikat kata, ya Allah, hanya kepadamu lah segala ganjaran dan kebaikan atas kesabarannya. Kerana malaikat tidak akan menulis ganjaran yang dijanjikan oleh Allah atas kebaikannya itu. Kemudian watawasau bil marhamah, orang yang mengasihani, iaitu orang yang memiliki sifat ihsan. Ya, orang yang memiliki sifat ihsan yang disebutkan sebagai sifat ihsan ni adalah sifat dia memiliki sifat kasih, sifat simpati, mengasihani, menghubungkan silaturahim, dan juga tidak suka bermusuhan, tidak suka membenci. Jadi sifat marhamah ini sama ada sifat mengasihani kepada sesama manusia ataupun sesama makhluk Allah Ta'ala. Dan yang terakhir adalah orang yang ikhlas. Ya, orang-orang yang ikhlas dalam pekerjaan amalan yang dikerjakan olehnya. Okey. Kemudian kita masuk kepada ayat yang ke-12. Ya. Ayat yang ke-12. Okey, kalau kita lihat pada ayat yang ke-12, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya'lamuna ma taf'alun. Allah Ta'ala menyatakan kepada kita bahawasanya para malaikat yang menulis amalan kamu itu adalah merupakan malaikat yang mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah menjelaskan bahawasanya
malaikat Raqib dan Atid itu mengetahui setiap apa yang dikerjakan oleh manusia, sama ada daripada perbuatan mereka ataupun daripada perkataan mereka. Ya, sama ada daripada perbuatan mereka ataupun daripada perkataan mereka, maka malaikat mengetahuinya, malaikat menyaksikannya, dan juga malaikat menulis dan mencatatkannya. Nah, ini yang dimaksudkan daripada maksud ya'lamuna ma taf'alun. Maknanya malaikat tidak akan mencatat dan malaikat tidak akan menulis, melainkan daripada apa yang malaikat dengar dan apa yang malaikat saksikan. Maknanya di sini malaikat bukan sekadar menulis atas sangkaan, tetapi malaikat menulis amalan kita sebagai rekod dengan keyakinan. Maknanya pada hari kiamat bila manusia itu balik bertemu dengan Allah, mereka tidak mampu menyangkal apa yang ditulis oleh malaikat Raqib dan Atid ini. Maknanya mereka tak boleh kata, oh malaikat tersilap tulis, oh malaikat tambah, benda ni saya tak buat, tapi malaikat yang pandai-pandai tambah. Ya, maka di sini menunjukkan pada kita perkara itu tidak berlaku. Ya, perkara itu tidak berlaku. Ini menunjukkan kepada kita bahawasanya para malaikat apabila menulis sesuatu perkara daripada perbuatan dan perkataan manusia itu, maka malaikat tidak akan menulis sehinggalah malaikat melihat apa yang mereka buat dan malaikat mendengar apa yang mereka ucapkan, kemudiannya malaikat akan mencatatkannya dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menunjukkan kepada kita, ada dalam sebuah hadis Nabi SAW, di ketika mana Nabi SAW bercerita tentang apa yang berlaku pada hari kiamat, iaitu di kala mana ada satu hamba Allah apabila dia dihisap oleh Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala tanya kepada dia, apakah ada sesuatu yang kamu ingin membela diri kamu pada hari ini? Maka dia kata, tidak ada lagi ya Allah. Apakah kamu ingin mendakwa malaikat yang mencatat amalan kamu ini tersalah mencatatnya? Adzalamaka katibai. Apakah telah menzalimi kamu dua malaikat aku yang diutuskan untuk mencatat kebaikan kamu? Manusia pun akan jawab, tak ya Allah, mereka tulis benda yang betul. Ya, kerana kami tak menyangkakan malaikat tulis sampai begitu detail sekali. Di sini menunjukkan para malaikat Raqib dan Atid ini mereka tidak berbohong dan mereka tidak menulis sesuatu yang tidak ada pengetahuan yang Allah berikan pada mereka. Ya. Jadi tak timbullah isu kalau orang kata duduk dalam tandas, buka puasa, sorok-sorok dalam tandas, malaikat tak nampak, tak, malaikat tulis. Ya, kalau kita sorok dalam store ke, sorok dalam lubang ke, di mana sahaja ke, dalam keadaan apa cara sekalipun ke, maka para malaikat tetap akan mencatat dan merakamkannya. Ya, maka di sini menunjukkan kepada kita bahawasanya bagaimana begitu dahsyatnya perhitungan Allah Subhanahu taala, dan Allah mengingatkan kita tentang setiap tindak tanduk kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh para malaikat yang diutuskan olehnya. Baik. Kemudian kita pergi kepada perkara yang pertama. Para malaikat menulis segala amalan dan pertuturan yang zahir sahaja, sedang yang batin diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berdasarkan ayat tadi, ayat itu menunjukkan malaikat Raqib dan Atid ini
hanya mampu menulis apa yang zahir. Apa makna zahir? Makna apa yang dapat didengar, apa yang dapat dirasa, apa yang dapat dilihat. Adapun daripada perkara yang batin seperti apa yang disembunyikan dalam hati, apa yang disembunyikan dalam fikiran, maka ini tidak akan ditulis oleh malaikat raqib dan atid. Kerana hal ini berkait dengan urusan perkara dalaman yang hanya sahaja mengetahuinya adalah Allah Ta'ala. Sebab Allah kata dalam Quran, Innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati. Tapi kita kena ingat tak saya kata tadi, kita Allah ni ada 4 kan? Walaupun malaikat raqib atid tak tulis dalam kitab amalan kita, tetapi apa yang disembunyi dalam hati, apa yang disembunyi dalam fikiran, apa yang dikata-katakan ucap dalam hati dan dalam fikiran, itu ditulis di kitab hafazah atau kitab marqum. Yang saya sebut yang nombor 3 tu tadi. Kitab hafazah atau kitab marqum, yang di situ Allah simpan amalan hamba-hambanya secara detail yang diterima dan yang disembunyikan yang tanpa pengetahuan para malaikat. Maknanya dalam arti kata yang lain, kita ni tak terlepas juga. Tak terlepas juga. Cuma Allah bagi tahu di sini para malaikat hanya menulis apa yang zahir disebabkan kita akan dihisap oleh Allah daripada apa yang zahir sahaja. Apa yang kita sembunyi dalam hati, apa yang kita sembunyi dalam fikiran, benda itu Allah akan tanya, tetapi Allah tidak akan hukum. Itu adalah satu kelonggaran yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Umat Nabi lain dia kena tanya ke akhirat. Umat Nabi Muhammad SAW Allah tanya, tapi Allah tak hukum, Allah tak balas. Tanya saja. Kenapa kamu dalam hati duk mengata dekat orang? Kenapa dalam hati duk geram kat suami? Kan? Walaupun dekat mulut tak cakap, dalam hati dia duk cakap-cakap, ni salahnya. Maknanya Allah akan tanya tapi Allah tidak akan hukum dan Allah tidak akan balas. Berdasarkan kepada sepotong hadis daripada Nabi SAW yang mana baginda bersabda, Innallaha tajawaza an ummati amma hadathat bihi nafsuha ma lam taqul aw taf'al. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan kemaafan. Allah Taala itu memberikan kemaafan kepada hamba-hambanya atas apa yang ia sembunyikan di dalam hati dan fikirannya selama mana dia tidak mengucapkannya dan selama mana dia tidak mengerjakannya. Okey? Baik. Jadi bila malaikat mencatat yang zahir tetapi tidak yang batin, ada 2 perkara yang kita kena jaga dekat sini. Pengajaran. Yang pertama, memperelokkan amalan dan perkataan yang tersembunyi dapat memperbaiki amalan yang zahir. Maknanya kalau kita dapat elokkan hati kita, dapat elokkan fikiran kita, kita dapat elokkan amalan kita sewaktu kita duduk sorang-sorang, ketika kita duduk dalam keadaan bersendirian, kalau kita dapat perelokkan amalan itu, maka kita juga akan dapat memperelokkan amalan kita di hadapan orang, di khalayak orang, ataupun kalau kita dapat perelokkan hati kita dan fikiran kita, maka ucapan kita, perbuatan tindak tanduk kita pun akan menzahirkan perbuatan yang baik. Sebab itu kata para ulama, aslihu saraikum satuslihu zuhurikum. Perelokkanlah amalan tersembunyi kamu, amalan sorang-sorang kamu, maka kamu akan diperelokkan amalan zahir kamu. Satuslihu ala niyatikum, maka akan diperelokkan amalan zahir kamu. Tapi kalau amalan kita sorang-sorang pun malas, kita rasa lemah nak beramal, kita rasa lelah, kita rasa tak bersemangat, maka bagaimana kita nak dapat memperelokkan amalan kita apabila kita mengerjakannya di hadapan orang ataupun ikhlas kita ketika mengerjakan amalan itu di hadapan orang dan sebagainya.
Ini juga untuk menjauhi sifat munafik, ya. Sebab munafik ni dia berpura-pura. Yang kedua, malaikat mendoakan setiap kebaikan yang dikerjakan, begitu juga keburukannya. Baik, maksudnya setiap kali malaikat Raqib dan Atid ni dia tulis perbuatan kita, dia doa juga, dia bukan tulis saja. Kalau dia tulis kebaikan, dia akan doa, ya Allah, berilah kebaikan yang dilakukan oleh hamba ini diterima, atau kebaikan yang dikerjakannya ini sentiasa diteruskan. Hanya kita ni sentiasa berterusan mengerjakannya. Malaikat akan doa. Kalau kita buat kejahatan, maka malaikat Atid juga akan doa. Malaikat Atid akan doa, ya Allah, tutupkanlah pintu kejahatan baginya dan jadikanlah dia di kalangan hamba-Mu yang memohon keampunan. Ya, malaikat Atid akan mendoakan. Tetapi jika malaikat doa, kita sendiri tak ada usaha. Kita sendiri, manusia itu sendiri tidak ada azam, tidak ada usaha, tidak ada keinginan untuk bertaubat dan meminta ampun pada Allah, dan terus menerus melakukan dosa itu, maka malaikat Atid akan mendoakan, binasalah kamu di atas keburukan kamu. Maka ini yang kita takutkan sebenarnya. Kerana kita dah bincang dah sebelum ni, doa para malaikat itu dapat memberi kesan dalam hidup kita. Seperti mana firman Allah, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, yusalli alaikum wa malaikatahu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Iaitu doa para malaikat ni memberi kesan dari sudut mengeluarkan kita daripada kesesatan, daripada dosa dan kemaksiatan kepada keimanan dan kepada kebaikan. Nah, itu penting, ya. Baik. Kemudian perkara yang kedua, kalau kita sempatlah kat sini sikit lagi, kepentingan sifat muraqabah dan sifat istihya. Pengajaran kedua daripada ayat yang kita baca ni, oleh kerana malaikat tahu, malaikat tengok, malaikat menyaksikan perbuatan kita, jadi kita kena melahirkan dua sifat dalam diri kita. Pertama, muraqabah. Apa makna muraqabah? Iaitu kita merasakan diri kita diawasi. Malaikat duk perhati. Macam kita ni selalu diawasi. Kita pergi ke mana-mana, malaikat tengok. Kita cakap mana-mana sorok-sorok pun malaikat dengar. Jadi kita kena wujudkan sifat muraqabah ni. Iaitu sifat kita sentiasa merasakan amalan kita dirakam, perkataan kita dirakam, perbuatan kita dicatat dan direkodkan, dan kita selalu diperhatikan, seolah-olah tidak ada tempat untuk kita anggap sebagai tempat apa kita panggil privacy, tempat privacy kita untuk kita terlepas daripada perhatian, pandangan, catatan malaikat, apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang beriman, bila dia beriman kepada malaikat, salah satu tanda dia beriman pada malaikat itu adalah dia mewujudkan sifat muraqabah dalam diri dia. Dia rasa dirinya diawasi, lalu dia mengawasi perbuatan dan perkataan. Bila dia rasa dia diawasi, maka dia cuba mengawasi perkataan dia, mengawasi penglihatannya, mengawasi pendengarannya, mengawasi tindak tanduknya. Dan yang kedua, bila malaikat ini mengetahui dan menyaksikan apa yang mereka buat, hendaklah mereka melahirkan sifat istihya. Apakah ini dimaksudkan dengan sifat istihya? Sifat istihya tu maknanya sifat malu. Sifat malu. Sifat malu dekat sini iaitu kita perlu ada melahirkan rasa malu kepada malaikat. Malu dengan tidak bersyukur atas nikmat Allah. Malu kerana tidak bertaubat dari dosa. Sedangkan malaikat tengok. Ya, malu jika berbuat dosa secara sembunyi tetapi menunjukkan kebaikan secara terang-terangan di hadapan orang. Jadi kita kena ada rasa malu dan hormat pada malaikat. Ini dinamakan sifat istihya. Dan juga kita merasa malu jika sekiranya sedikitnya amalan kita dan tidak banyaknya amalan kita. Ini adalah sifat istihya. Dan kita akan bincangkan bagaimana nak meraih muraqabah. Saya ada letakkan di situ.
dan bagaimana nak melahirkan sifat istihya, insya-Allah kita akan sambung dalam kuliah kita yang akan datang. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Jangan lupa Terima kasih Ustaz. doa-doa. Dalam group ya. Terima kasih. Ustaz, boleh saya tanya satu soalan? Ya, boleh. Hanya nak menjelaskan saja tadi ayat 11 nombor 2. Ustaz saya. tulis situ Ya. istighfar sebelum subuh dan selepas asar. Okey. Sebab sebelum ni ada juga kita dengar, kita diajar supaya sebelum subuh tu lebih elok baca Quran. Contohnya macam ni lah Ustaz. Katalah kita bangun tahajud, lepas buat taubah, hajat semua, ada lagi setengah jam sebelum subuh katakanlah. Mana yang lebih afdal, kita baca Quran ataupun istighfar lain-lain, yang selawat dan sebagainya? Yang mana yang lebih baik kita buat dalam masa setengah jam tu kalau kita diberi pilihan? Okey, di waktu sahur beberapa ketika sebelum menjelang subuh yang afdalnya istighfar. Itu istighfar. Kerana di waktu itu sudah bermulanya para malaikat berhimpun. Kemudian istighfar tu kita sambungkan juga selepas daripada subuh sehingga menjelang syuruk. Okay. Bermula daripada waktu beberapa ketika sebelum subuh, yakni di waktu sahur, kemudian disambung pula sesudah daripada subuh. Gitu. Dengan lain perkataan, Sebelum dan selepas subuh lah maksudnya. dengan lain perkataan, kalau kita hanya ada 15 atau 20 minit sebelum subuh tu, eloklah kita beristighfar daripada membaca Quran. Ya. Okey. Sebab dia, saya tanya tu, dia ada macam apa panggil ya, ada ustaz yang mengatakan lebih baik kita baca Quran. Hari ini saya dengar yang ustaz kata lebih baik beristighfar. Itu hanya untuk mengesahkan apa yang saya buat tu yang terbaik lah macam tu. Kalau yang baca Quran tu, ada juga ayat Quran Allah kata wa Qur'an al-fajr. Dan demi Quran yang dibaca pada waktu subuh. Tapi Quran tu dibaca afdalnya waktu subuh, maknanya apabila sudah masuk waktu subuh. Maknanya lepas subuh tu kita afdal kita baca Quran. Kemudian di samping tu juga kita selitkan dengan istighfar. Kita selitkan dengan, ataupun lepas subuh tu kita istighfar, lepas istighfar tu kita sambung baca Quran sampai syuruk. Gitu. Okay. Satu lagi, sekarang mungkin banyak macam online punya pengajaran ya, macam-macam ada online pentadabbur apa semua ni. Saya nak tanya ustaz, katakanlah misalnya tadabbur tu dimula daripada pukul kita habis maghrib, kita sekarang ni kita punya kita insya kita lebih kurang 8.15 kan? Ya, kawan. Jadi kalaulah kita follow daripada pukul 8 sampai dia habis tadabbur, dia baca ayat juz 30 salah satu macam ustaz buat, dan kemudian tadabbur diikuti dengan al-Mulk, lebih kurang habis dalam 9.30 misalnya. Kalau kita follow terus. Katalah orang, saya ambil diri saya lah ustaz ya, kalau orang yang macam saya ni, dia cepat tidur. Kalau 9.30 tu rasa dah mengantuk. Kalau saya tunggu habis semua tu, baru saya nak isyak, baru nak buat apa ni orang kata sunat isyak, nak witir, mungkin mengambil masa setengah jam lagi, pukul 10. Jadi maksudnya konsentrasi saya untuk isyak dan sunat isyak dan witir itu tidak begitu kuat. Kalaulah misalnya masa dia mengajar tadabbur tu dengan semua tu saya tidak ikut sangatlah sebab saya ikut ustaz. Saya hanya saya semayang semua, by the time saya habis semua, cukup saya
sambung dengan al-mu' ikut dia orang. Macam mana? Mana yang lebih? Itu yang saya nak tanya sebab ini memainan kepala saya sebab benda ni dia setiap malam. Jadi saya merasa salah. Oh, maknanya tiap malam dia tadabbur tu. Malam dia ada saya ikut satu apa orang kata yang dibuat setiap malam. Ramai yang dalam kumpulan tu dalam 200 orang. Oh, ramailah. Dia ada Gemar Yasin dia panggil. Kumpulan Gemar Yasin. Jadi saya sebab salah sebab orang kata baik kita dengar itu Taman Syurga kan kita dengar itu semua. Tapi pada saya ingat lepas tu saya mengantuk. Nak sembahyang isyak pun rasa macam nak cepat saja. Itu yang saya tanya, macam mana cara yang adakah saya sembahyang macam saya buat sekarang, adakah saya sembahyang dulu dah habis semua baru saya ikut dia orang. Okey, kalau sekiranya majlis itu dapat macam rakaman kan, ada dalam bentuk rakaman, korang boleh dengar balik kemudiannya, maka boleh utamakan solat isyak dulu. Okey. Ya. Ataupun ada suggestion yang kedua, kalau mampulah, maknanya dilewatkan solat isyak tu untuk bangun dikerjakan bersama dengan solat tahajud pun boleh juga. Ya. Kerana ada hadis Nabi kata, kalau aku tidak mau memberatkan ke atas umatku, saya akan menyuruh mereka melewatkan isyak sehingga 1/2 malam. Tapi kalau kita takut kita terlepas isyak tu nanti pula risiko, tak apalah, kita boleh solat isyak dulu, lepas tu baru dengar tadabbur. Kalau kita rasa kesan isyak kita tu hilangkan konsentrasi dan orang kata apa, semangat kita, kesungguhan kita dalam ibadat tu. Okey. Okey, saya memang tak boleh macam ustaz buat nasi bangun pukul 2 pagi nak sembahyang isyak, saya tak berani. Saya takut saya terlepas. Yalah. Risiko tu. Jadi maknanya kita tinggalkan majlis tu sebab to be very frank lah ustaz, saya dengar ustaz ni terlalu detail. Yang mereka buat tu hanya orang kata tak banyak kan. Jadi kita dengar yang ustaz mengajar. Itu hanya sebagai macam untuk saya terlalu touch and go saja. Itu saya rasa buat apa saya buat masa duduk dengar benda yang saya rasa tidak begitu memberi manfaat lagi pada diri saya. Jadi kalau ustaz kata majlis tu boleh ditinggalkan, ya alhamdulillah lah. Saya tak merasa macam bersalah lagi lah meninggalkan majlis kita solat dulu. Terima kasih ustaz ambil masa ustaz. Tak apa. Yang lain juga mendengar. Okey, boleh. Okey. Assalamualaikum ustaz. InsyaAllah. Waalaikumsalam. Ustaz, boleh satu soalan lain? Ya, apa dia tu? Okey, apa pandangan ustaz tentang bacaan Yasin dan tahlil secara dalam maya, dan bacaan ini dibaca bersama-sama ahli-ahli keluarga, anak-anak beranak. Apakah pandangan ustaz dalam hal ini? Kerana saya baru-baru dengar ada satu ustaz mengatakan lebih baik kita doa saja. Tak perlu baca ramai-ramai doa, ada baca Yasin dalam alam ayam. Okey. Pertama sekali, okey, saya fahamlah tu maksud ustaz yang tak bersetuju pandangan tu, saya faham. Dia sebenarnya dalam bab ini adalah perbahasan pendapat lah di kalangan para ulama. Bagi pandangan segelintir para ilmuwan yang mereka kata kalau sekadar kita nak hadiahkan pahala pada si mati, orang yang meninggal, maka tak perlulah kita nak mengkhususkan dengan bacaan surah Yasin semata-mata. Sebaliknya memadai dengan sekadar doa, doa daripada anak yang saleh. Kerana mereka berpegang kepada hadis yang sahih yang sebut bahawasanya amalan yang bermanfaat kepada orang yang meninggal tu doa saja. Ya. Dan hadis yang berkenaan dengan Yasin dan sebagainya itu ada hadisnya, tapi hadisnya tidak sahih lah, hadisnya lemah. Okey, itu satu. Adapun kalau mereka yang nak berpegang kepada pandangan
yang mengatakan kalau dia nak baca Yasin ke, dia nak baca Kahfi ke, dia nak baca Al-Mulk ke, dia nak baca apa-apa lagi lah surah-surah yang lain, Baqarah ke apa ke, lalu dia nak hadiahkan pada, nak baca ramai alam maya ke, nak baca fizikal ke, secara fizikal ke, nak hadiahkan pahala tu kepada orang yang meninggal dunia pun boleh. Kerana di situ pun ada ruang perbincangan para ulama, yang mana para ulama mengatakan mereka kata ya, dari sudut hadis tu memang tidak ada, tapi ulama menggunakan sudut kias. Ya, ulama menggunakan sudut kias, iaitu ulama kata jika sekiranya mereka berpegang kepada hadis di mana Nabi pernah pergi ziarah kubur orang yang diseksa. Lalu Nabi ambil pelepah tamar, Nabi pacakkan pada kubur dia. Dan sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Nabi kata, semoga pohon ini selagi mana dia hidup dan dia basah, dia berzikir. Bila dia berzikir, dia boleh meringankan orang yang diseksa dalam kubur itu. Jadi ulama gunakan kias. Kalaulah pokok yang bukan manusia, dia berzikir pun boleh memberi manfaat kepada orang yang dalam kubur, apatah lagi kalau manusia. Berbanding pokok, manusia itu sendiri, kalau zikir pokok tu pun boleh beri manfaat, apatah lagi kalau kita yang manusia ini, yang bukan pokok ini, membaca Quran, dan Quranlah sebaik-baik zikir. Ya. Jadi di situ ada ruang pendapat lah. Bagi pendapat yang tak setuju tak apalah, tapi bagi pendapat yang setuju, dia nak buat tak ada masalah. Ada keluasan kat situ. Okey Ustaz, terima kasih. Yang salahnya ni dok komen-komen, dia apa pun tak buat. Itu yang Doa tak buat, baca Quran pun tak buat. itu yang saya